selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kita mengobrol ini. Sebelum itu, nama saya Jerry Jo Intang, merupakan pelajar tahun 2 daripada Fakulti Perhutanan Tropika Universiti Malaysia Sabah. Dan saya sedang menjalankan satu kajian tentang akses kepada air bersih di kawasan luar bandar, terutamanya di kampung Bingkor Keningau. Kampung Bingkor Keningau. Okey. Tujuan temu bual ini adalah untuk memahami pengalaman dan pandangan Encik lah tentang isu tersebut di kampung Bingkor Keningau. Baiklah, nama saya Elvin Darren Alex, merupakan JKKKK Kampung Bingkor Keningau dan pernah mewakili banyak program-program yang mewakili kampung dan juga pernah menjabat jawatan sebagai ketua kampung. Dan beberapa tahun yang lalu juga banyak terlibat dalam banyak aktiviti sama ada politik dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Alvin. Okey, soalan yang pertama izinkan saya. Soalan yang pertama, bolehkah anda ataupun Encik Alvin ceritakan bagaimana Encik dan keluarga Encik mendapatkan air bersih sehari-hari? Untuk mendapatkan air bersih sehari-hari sudah tentu daripada air pipe lah, air pipe. Tapi sekiranya tidak ada air bersih di pipe, air pipe, kami banyak sungai. Jadi oleh karena banyak sungai di kawasan kampung, jadi air sungai itu merupakan salah satu sumber lah, sumber air bersih bagi kami. Sekiranya juga hujan lebat dan sebagainya, air hujan juga takung untuk mendapatkan air bersih. Kita beralih ke soalan seterusnya. Mungkin apakah cabaran utama yang Encik ataupun kampung ini hadapi untuk mendapatkan air bersih? Cabaran utama pertama sekali sudah tentu dia disebabkan oleh aktiviti pembalakan di sekitar kampung, di ulu kampung lah kebanyakannya. Sebab air sungai ini dia mengalir daripada ulu kampung. Jadi apabila ada pembalakan di ulu kampung, itu akan memainkan peranan besar dalam kuantiti dan kualiti air terutamanya di kampung. Juga cabaran besar di kampung yang dihadapi sekarang ini ialah musim pembinaan. Jadi bila ada laluan kampung yang besar diambil alih untuk lakukan pembinaan, perkilangan dan sebagainya. Jadi disebabkan oleh itu air itu tidak mencukupi dan juga sudah kualiti dia sudah tercemar, terjejas disebabkan oleh sisa-sisa bahan kilang, sisa-sisa bahan buangan. Ya, itulah yang agak memainkan peran penting, memberi impak kepada sesebuah kampung ini. Okey, pada pandangan Encik lah sendiri kan, adakah kualiti atau kuantiti air di kampung ini berubah dalam beberapa tahun kebelakangan ini? Kualiti dan kuantiti air kebelakangan ini sangat berubah, sangat ketara perubahan dia. Disebabkan apa yang saya cakap tadi, terwujudnya kilang-kilang sebagai contoh kilang pemprosesan baja. Jadi apabila kilang-kilang pemprosesan baja ini dia berdekatan dengan sumber air sungai, jadi sudah tentu mau tidak mau akan ada impaknya terhadap sungai. Begitu juga dengan kuantiti air. Sejak belakangan ini begitu banyak pembinaan yang berlaku. Begitu juga dengan banyaknya sungai-sungai yang telah ditimbun. Jadi kuantiti air sangat ketara dan disebabkan itu banyak banyak sumber air yang tidak mencukupi untuk kami dan untuk sekampung lah. Ya. Mungkin kurangan air bersih ini dapat menjejaskan kesihatan atau ekonomi di kampung inilah. Ya, betul juga lah. Sebabkan kesehatan dia sebab berdekatan dengan kilang baja. So tidak kemungkinan besar kalau kilang-kilang itu menyalurkan sisa-sisa buangan ke dalam sungai. Sebab itulah cara paling cepat mungkin mereka gunakan. So perlu ada langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak kerajaan lah dan juga pihak kilang untuk memastikan air yang disalurkan ke sungai itu adalah air yang bersih. Okey, soalan yang seterusnya ini adalah untuk apakah harapan ataupun perkara yang boleh diperbaiki
tentang bekalan air di kampung Bingkok Keningau ini, Cik? Saya rasa apa yang perlu dibaiki dan inisiatif yang patut kita jalankan, bukan saja kami, tapi juga pihak berwajib lah, pihak berkuasa, PBT, dan juga pihak kerajaan negeri, sebab air ini dia melibatkan kuasa di bawah kerajaan negeri. So seharusnya pihak kerajaan negeri memberikan mencari jalan penyelesaian yang sangat terbaik lah, terutamanya di kampung, dengan mungkin dengan wujudnya tangki-tangki yang mencukupi untuk sesebuah, sebab di dalam kampung ini dia bukan saja ada penduduk, sudah tentu dia ada sekolah, sudah tentu dia ada klinik kesehatan. So air ini merupakan sangat penting bagi ketiga-tiga institusi ini. Jadi bagi saya sekurang-kurangnya tangki dibekalkan di setiap rumah ataupun setiap keluarga, dan yang mencukupi lah untuk mereka yang kekurangan. Dan juga kalau bukan tangki, mungkin kerajaan boleh sediakan pam untuk mempam air. Sebab sekiranya air sudah tidak ada, penduduk kampung yang berdekatan boleh mempam air lah daripada sungai, air bersih itu. Sebelum itu cuy, saya ingin bertanya, adakah komuniti kampung Bingkok ini pernah berbincang tentang dengan pihak berkuasa maupun pihak kerajaan sendiri tentang isu air yang dihadapi sekarang ini? Boleh ceritakan pengalaman Cik sendiri kan? Macam mana? Perbincangan antara PBT, perbincangan dengan pihak jabatan air banyak dijalankan, banyak dilakukan dengan adanya host daripada ulu sungai lah, yaitu orang bilang hall lah, main hall, dia punya main hall yang ditambah baik, diselenggarakan. Sebab pam ataupun host ataupun orang bilang ialah host yang dahulu sudah reput, jadi seharusnya ada diselenggarakan. So oleh itu banyak anggota-anggota kampung, begitu juga dengan pihak kampung dan kami sendiri berjumpa dengan pihak PBT Jabatan Air Keningau untuk memberi pandangan berkenan ini, dan ianya telah diselenggarakan dengan baik. Ya, soalan terakhir daripada saya, apakah harapan Cik lah untuk masa akan datang untuk isu air bersih ini, walaupun bukan untuk diselesaikan, tapi ada penambahbaikan lah? Pertama sekali harapan saya berharap sungguh lah agar pihak kerajaan dan pihak-pihak berwajib lah, pihak di Jabatan Air Negeri, sebab ini dia bukan daripada federal, ini air adalah di bawah tanggung jawab kerajaan negeri, bukannya tanggung jawab kerajaan pusat. So seharusnya ianya diselenggarakan ataupun diatur ataupun dipertanggungjawabkan dengan baik, agar tidak ada masalah-masalah yang melibatkan rasuah dan sebagainya seperti dahulu. So ianya akan mencemarkan nama-nama baik institusi tersebut. Dan saya berharap sungguh agar adalah banyak pembaharuan yang dilakukan oleh Jabatan Air, begitu juga dengan kerajaan negeri, terutamanya di kawasan kampung-kampung di pendalaman seperti di Nabawan, Persiangan, Long Pasir, yang memerlukan jumlah air yang banyak dan jumlah air bersih yang banyak lah gitu. Oke, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih Encik Calvin sebab sudah sudi meluangkan masa Sama-sama. Encik untuk ikut serta dalam kajian saya sendiri. Ya, semoga terus maju jaya dan cemerlang di masa depan. Terima kasih Encik. Sama-sama. Siang.